Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid tahun 3. Baik, untuk minggu ni kita masuk kepada tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Kita boleh buka buku teks muka surat 124 ya. Okay. Tajuk dia adalah ilmu dituntut, adab dipelihara. Tajuk minggu ni adalah berkenaan dengan kewajipan seseorang individu dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu bermaksud belajarlah. Kenapa kita dituntut untuk belajar? Itu maksud dia ya. Okey, untuk muka surat yang pertama 124 dibawakan di sini satu dalil nakli. Apa yang dimaksudkan dengan dalil nakli? Dalil nakli adalah dalil-dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Bila mana sesuatu itu datang daripada Al-Quran dan juga hadis, maka dia dinamakan sebagai dalil nakli. Okey, baik. Dalil nakli yang diberikan di sini adalah daripada hadis. Bila mana depannya ada perkataan an, kita terus katakan dia adalah daripada hadis. Lagi satu, bila dia tulis dia daripada qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, maka itu adalah daripada Al-Quran. Tapi di sini an Anas bin Malik, jadi bermakna ini adalah daripada hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah satu perkataan, perbuatan, percakapan dan pengakuan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa sahaja yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah hadis. Okey. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Daripada Anas. Anas menyampaikan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, bermaksud Nabi cakap. Nabi cakap itu adalah satu percakapan. Nabi bercakap sesuatu perkara, maka itu adalah hadis. Kita dengar apa yang Nabi cakap. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nabi kata menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Menuntut ilmu, menuntut ilmu di sini bermaksud belajar. Belajar adalah fardu, iaitu satu kewajipan. Wajib bagi seseorang Islam. Setiap orang Islam wajib untuk menuntut ilmu. Sebab apa kita kata, sebab apa Nabi kata wajib untuk menuntut ilmu? Kalau kita tidak ada ilmu, macam mana kita nak jalani kita punya kehidupan? Ilmu ini sangat penting untuk mengajar manusia tentang sesuatu perkara. Daripada tak tahu jadi tahu. Contoh yang paling mudah adalah kita tak tahu nak berjalan, tapi kita belajar berjalan.
kita belajar berjalan itu adalah satu ilmu. Kalau kita tak belajar berjalan, macam mana kita nak berjalan? Betul. Di situlah perlunya ilmu untuk membuatkan kita ni jadi tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tak boleh nak berkembang. Statik dengan perkara yang lama. Itulah pentingnya sesuatu ilmu. Dia mengajar manusia untuk mengenal sesuatu perkara. Okey, baik. Buka muka surat sebelah. Kita pergi kepada pengertiannya. Di sini di buku teks ni dia bagi dua pengertian ilmu. Ilmu terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain bermaksud bila kita kata pengertian, bermakna dia adalah maksud je. Okay, ilmu fardu ain kotak warna kuning ini ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Kenapa kita kata ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam? Ilmu yang semua orang kena tahu, kena belajar. Nak tak nak kena belajar, tak boleh tak belajar. Kategori ini kita panggil dia sebagai ilmu fardu ain. Fardu di sini bermaksud wajib. Ain ya nun di sini bermaksud setiap individu. Setiap individu semua kena tahu ilmu ini. Contoh dia dibagi. Solat fardu. Solat fardu memang wajib untuk setiap individu. Tak dapat lari. Semua kena solat. Tak boleh tak solat. Inilah yang kita kata dia sebagai fardu ain. Bila mana semua orang kena buat, jadi bermakna dia adalah kategori ilmu fardu ain. Ya? Yang seterusnya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Fardu di sini bermaksud wajib. Kifayah hanya segelintir sahaja. Tak semua orang kena. Okay, ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Bila ada setengah dah laksana, maka yang lain tak perlu. Hanya sesetengah sahaja. Bila ada orang lain dah buat, jadi kita tak perlu nak buat. Tapi bila mana semua orang tak buat, jadi masing-masing perlu ada rasa tanggungjawab untuk buat. Itu adalah fardu kifayah. Dalam diri individu masing-masing kena letak tanggungjawab untuk rasa nak buat. Sebab apa? Kita takut nanti kalau ada yang tak buat. Bila mana ada yang tak buat, jadi akan jatuh hukum berdosa. Sebab dia adalah perkara wajib. Contoh dia adalah solat jenazah. Tak semua orang kena buat solat jenazah. Tapi sekiranya kalau dah ada orang yang buat. Tapi bila tak ada orang yang buat, jadi kita perlu ada rasa kewajipan dalam diri kita untuk pergi buat. Ini bermaksud fardu kifayah. Dia tak jatuh hukum bila mana dah ada orang buat. Tapi dalam diri kita, kita perlu letak rasa tanggungjawab untuk buat. Sebab kita khawatir ada yang tak buat. Jadi kita bertanggungjawab untuk buat. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Bila ada orang dah buat, itu bermakna kita dah terlepas daripada kewajipan tersebut. Okey. Yang seterusnya adalah kepentingan ilmu fardu ain. Melaksanakan perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Memang kita perlu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti solat tadilah. Solat memang merupakan kewajipan untuk seseorang individu.
Yang seterusnya adalah membentuk pribadi yang sempurna. Solat itu sendiri melatih kita menjadi seorang individu yang sempurna. Yang ketiga adalah menegakkan syiar Islam. Solat ni merupakan tanda kita ni sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Solat itu merupakan tanda. Kalau orang yang tak solat, kita tak dapat tahu dia ni orang apa betul. Jadi solat ni merupakan satu simbol juga kepada dia yang menunjukkan dia ni adalah orang Islam. Yang seterusnya adalah hidup bahagia dan sejahtera. Bila mana kita dah laksanakan segala perintah Allah SWT, jiwa kita akan sentiasa rasa tenang. Bila mana kita rasa tenang, kita akan jadi rasa bahagia dan juga sejahtera, selamat, semua bebas daripada semua tanggungjawab sebab kita dah laksanakan semuanya. Okey, yang seterusnya adalah kepentingan ilmu fardu kifayah, mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Sebab dia kewajipan ni terletak pada sebahagian masyarakat. Bila mana ada setengah nak buat, jadi yang lain tak payah buat. Jadi bermakna sesuatu masyarakat perlu bekerjasama dalam melaksanakan kewajipan fardu kifayah tersebut. Yang kedua adalah melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Ini dalam bab kerja, dalam bab ilmu yang berbagai bidang. Ilmu tidak terletak pada satu bidang, tidak terhad pada satu bidang saja. Dia ada banyak cabang. Bila ada seorang individu dah masuk bidang ini, jadi yang lain boleh masuk bidang yang lain. Itu maksud dia. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Semua orang sudah berpecah kepada berbagai-bagai bidang. Orang ini sudah bertani, orang ini sudah bekerja di pejabat, orang ini sudah berniaga. Jadi bermakna semua cabang telah dimasuki. Bila mana semua cabang dah dimasuki, ekonomi negara jadi semakin meningkat. Yang terakhir adalah umat Islam bertambah maju. Sekian itu saja untuk minggu ni. Saya harap kamu jelas dengan apa yang telah saya terangkan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.